السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi dan hormati barisan kepimpinan Masjid An-Nur Teluk Ipil, seterusnya tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selayaknya kita sebagai hamba merafakkan kesyukuran kita kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya masih lagi mengekalkan pada kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat terbesar ialah nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat iman Islam ni tidak ada nilai dengan wang ringgit. Kalau kita disebahkan, kita nak gadai iman kita kerana nak beli dunia ni, alangkah ruginya kerana kita menjual akhirat kita. Maka beruntung kita hari ni bila kita kita dapat mengucap kalimah tauhid, kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila mana kita Islam, setiap apa yang kita buat ini akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan kita buat akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita Islam. Sebab tu sahabat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa berlaku seorang kafir musyrikin yang dia nak pergi berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, maka Nabi suruh dia masuk Islam dulu. Kerana bila Islam barulah ada nilai. Bila kita tak Islam, apa kita buat ni tak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita Islam, sedekah kita, sembahyang kita, puasa kita, hatta satu zarah kebaikan kita buat, semuanya Allah akan kira, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Kita sepatutnya sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi ini ialah dengan kita memperbanyakkan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibuat oleh Nabi kita nak tiru, kita nak buat. Bahkan para ulama juga menyebutkan bahawa di antara kecintaan Nabi ini ialah kita banyak selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah selawat-selawat yang mana kita rasa mampu nak buat. Mungkin ada orang dia
tak mampu nak baca selawat panjang-panjang, dia tak hafal. Tapi kita ni takat mana selawat yang pendek-pendek pun tak apa. Selawat Jibril sallallahu ala sayyidina Muhammad pun boleh dah. Boleh kita amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pun boleh dah. Selawat yang kita pendek-pendek cukup, yang kita rasa kita mampu buat. Kerana selawat ni Nabi suruh kita perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Kalau boleh jadikan satu amalan kita azam. Mula mungkin buat 50, lepas tu 100, lepas tu mungkin 200, 300, mungkin lepas tu 500, 1000 dan sebagainya. Bahkan ada di kalangan kita hari ni yang selawatkan Nabi ni puluh-puluh ribu dah sehari. Subhanallah. Dan saya bertemu dengan orang macam ni tuan-tuan, yang mana ada seorang sahabat saya yang dia dulu rajin ikut saya pergi kuliah. Tapi bila mana Allah bagi pada dia ujian, dia kena sakit kecil manis, maka dia hilang penglihatan, sampai mata dia tak nampak dan dia tak mana. Dulu dia mengaji di Kidaf, rajin pergi tempat kuliah Ustaz Jeffrey. Bila mana Allah cabut penglihatannya, dia duduk rumah banyak, duduk di rumah. Dan saya bawa dia pergi kuliah saya di Kulim, maka saya sembang dengan dia lah. Saya tanya, Syekh, duduk di rumah ni apa amalan? Dia kata, apa amalan Syekh ni? Dia kata, lah ni Ustaz, saya tak ada amalan apalah, buat macam biasa juga, cuma saya lebihkan selawat. Kerana saya teringat pesan Syekh Zainal Asri, ialah bila kita duduk di akhir zaman ni, kita kena banyak istighfar, banyak dan banyak selawat kat Nabi SAW. Dan dia pun ambil amalan dengan Syekh, yang mana memang kita tahu bahawa Syekh Zainal Asri ni dia antara ulama yang banyak bawa selawat-selawat dan sebagainya. Dan bila ceramah pun tak lekang mulut selawat kat Nabi SAW. Maka dia kata dia bila start selawat ni, start macam biasalah, buat 50, 60, 100 dan sebagainya. Tapi bila mana dia kata kita ni bila duduk rumah tak ada apa, dia kata selawat kat Nabi ni makin banyak. Mula dia kata buat 1000, lepas tu 2000, lepas tu 3000, lepas tu 5000, lepas tu 7000, 10000 sampai 12000 dia kata. Selawat kat Nabi, bukan dia tak nak cerita nikmat Allah. Bila kita dah buat selawat ni tahu Ustaz, banyak ni, kita payah nak tinggal dah dia kata. Ni memang betul tuan-tuan. Ni rahsia yang berlaku kepada para sahabat, para ulama dulu. Ulama dulu dan kita dengar khatam Quran 2 hari sekali, 3 hari sekali, selawat Nabi ribu-ribu. Pasal apa? Allah bagi lazatan kat depa. Kita hari ni belum rasa lazat. Kita buat ibadat belum rasa lazat. Tapi bila kita rasa lazat, mudah untuk buat ibadat. Mudah. Macam contoh kita hari ni, contoh dulu kita nak main jemaah masjid ni tuan, Allah mujahadah, nak main segan. Tapi bila kita dah rasa lazat, tak boleh sembahyang rumah lah, tak boleh lah Allah nak sembahyang masjid juga macam mana pun. Pasal kita rasa lazat dah. Dulu kita nak sembahyang tahajud, tak mampu kita. Tapi bila kita dah mampu bagi tahajud, Allah rasa lazat, Allah bagi halawatul amal, kemanisan dalam beramal ni. Maka kita sayang nak tinggal tahajud dah. Sebab tu tak heran kita dengar berlaku di belah Sungai Kecil Ulu, seorang makcik 4 hari sekali khatam Quran. 4-5 hari sekali khatam Quran. Pasal apa? Pasal dia rasa lazat dah. Kita baca juga tentang seorang makcik di Melaka, sehari puluh-puluh ribu baca asma Allah Ta'ala ni, zikrullah ni puluh-puluh ribu. Kita tengok Allah macam mana ni. Bila Allah bagi lazat tuan-tuan, dia rasa sayang nak tinggal. Kita ni belum lagi dapat lazat. Maka sahabat saya dia kata, saya cerita ni atas cerita nikmat Allah. Memanglah ada kaedah at-tahaddatsu bi ni'matillah. Kita nak menceritakan nikmat Allah yang Allah bagi pada kita. Kita nak bohong apa kan? Contohlah, orang tanya kita, hang ni kerja apa? Takkan kita nak bohong kata saya ni kerja ada kampung sedangkan kita ajar engineer. Bohong lah kan? Kita berbohong. Salah kalau kita cerita saya ajar engineer, tak salah. Saya seorang doktor, tak salah. Sebab kita cerita tu nikmat Allah yang ada pada kita. Kan? Hang anak berapa orang? Adalah, kan? Salah kita abang anak saya 5 orang. Salah ke tak salah? Kita menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hang bini isteri berapa orang? Ada, tak ada cerita rahsia. Kan? Tak salah kita cerita isteri saya 3 orang. Tak salah kan? Sebab kita cerita tu nikmat Allah yang ada pada kita. Macam tu. Maka sahabat saya cerita, Ustaz saya lah ni, dia kata saya ambil minta dengan Syekh, dia kata boleh tak saya nak tambah lagi selawat kat Nabi, dia kata. Maka dia kata saya sekarang ni Ustaz dah dapat 7 bulan dah. 7 bulan dah dapat selawat kat Nabi sehari 17,000 kali. Subhanallah. Saya kata ya Allah, kita pun fikir insya-Allah kita tak mampu lagi lah. 7 bulan dah dia kata dia beramal selawat Nabi 17,000 kali sehari. 17,000 sehari kali. Subhanallah. Dan Syekh suruh dia sujud syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana mampu dia sebabkan Nabi SAW 17,000. Subhanallah. Yang bagi mampu bukan dia, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Dan kita pun macam tu, dan minta Allah Ta'ala ni permudahkan. Kerana banyak sangat fadilat orang yang sebabkan Nabi ni. Di antaranya Nabi sebut, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara biha. Nabi kata, barang siapa yang sebab aku sekali saja salatan, maka Allah sebab dia 10 kali. Dan dalam sambungan hadis tu Nabi kata, barang siapa selawatkan Nabi 10 kali, maka Allah selawatkan dia 100 kali. Barang siapa kalau Nabi 100 kali, maka Allah selawatkan dia 1000 kali. Dan kitab Syekh Nuruddin dibawakan hadis tu, bahawa barang siapa selawatkan Nabi 1000 kali, maka Allah akan tulis di antara 2 biji mata dia ni, di antara 2 kening dia, sebagai golongan syuhada. Bahkan dia akan dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan juga orang sebabkan Nabi banyak 1000 kali ini pula, dia akan diirit oleh Nabi SAW untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan juga orang sebabkan Nabi 1000 kali ini juga, Allah takkan matikan dia selagi mana Allah tak tunjuk tempat dia di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat tuan-tuan. Maka saya pesan pada diri saya, tuan-tuan sekalian, perbanyakkan selawat, perbanyak selawat, lazim selawat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan berkat selawat Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ni kita sambung balik kitab kita, iaitu lebih daripada 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kita sampai muka surat 81 tu, iaitu bahagian D tu. Merupakan sunnah memulakan solat malam dengan 2 rakaat yang ringan, yang ni pendek, yang tu. Hal itu dilakukan dengan datangnya semangat untuk memanjangkan rakaat setelah 2 rakaat yang ringan tersebut. Sabda Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, atau kama qala. Hadis sahih Imam Muslim. Iaitu maksud dia bila apabila salah seorang di antara kamu mendirikan solat malam, hendaklah memulakan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan, yakni surah-surah dibaca pendek, sembahyang yang ringan, ringan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni tuan-tuan baru bangkit tidur. Bila bangkit tidur ni mengantuk. Bila mengantuk ni nak sembahyang panjang-panjang dulu, terus buat tasbih ni pakai lena lagi kan tasbih panjang kan. Allahu Akbar. Paling baik buat 2 rakaat yang ringan dulu. Sebab tu ada amalan-amalan ni yang disuruh oleh para ulama untuk kita buat. Contohnya bila kita bangun tidur tu, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma ighfirli. Ada hadis Nabi SAW. Mana kita baca benda tu dan kita minta ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sahabat hadis, bila kita tidur Allah ikat kita dengan 3 ikatan kan. Semua kita maklum dah. Bila kita bangun yang pertama, ikatan pertama tu akan terungkai bila kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita zikrullah. Yang kedua, ikatan kedua akan terungkai bila kita berwuduk. Ikatan ketiga akan terungkai bila kita sembahyang sunat. Maknanya kita nak ungkai 3 ikatan yang ada pada badan kita yang kita tak nampak lah. Kita tak nampak. Lepas tu kita jarang kadang jadi. Biasa berlaku pada kita bangkit tidur lah, sebut nama Allah dah. Lepas tu nak pergi ambil wuduk tu, nak pergi bilik ayak, kata sandak asat kat cushion, sandak lebuh, lena pula tentu pula Allah. Kadang-kadang bunyi jam dah kunci 4.30, tengok bunyi jam, tengok bunyi. Kita pun bangkit, sebut nama Allah dah, duduk di bilik katil sat, tutup punya tu, baring sat awal lagi pukul 4.30 baru 4 baru tidur balik, pakai duduk lena balik. Pasal apa? Itulah syaitan tak terungkai lagi 2 ikatan. Sebab tu paling baik pergi ambil wuduk, bersuci dan sebagainya. Lepas tu semayang yang ringan, semayang sunat yang ringan. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab tentang Qiyamul Lail, ada para ulama menyarankan untuk semayang sunat iftitah, sunat ringan, sunat pembuka, baca Fatihah, baca Quliyah ke, ringan ya semayang tu, ringan ya. Sebab semayang malam ni, kalau kita tengoklah hadis-hadis Nabi SAW, Nabi semayang ni Nabi tulul qunut, Nabi diri panjang, Nabi baca surah yang panjang-panjang.
Maqam kita ni tak mampu lah tuan-tuan, tak mampu. Allahu Akbar. Kita lazim kalau sembahyang malam ni qul ya qul wallah. Tu pun alhamdulillah boleh buat juga lah tu. Alhamdulillah. Makna bila kita bangun malam, nak sembahyang malam ni paling baik kita mulakan dengan sembahyang yang ringan saja. Sembahyang macam mana? Sembahyang baca surah yang pendek-pendek. Dan baca, kalau boleh sembahyang iftitah, tak boleh pun tak apa. Buat sembahyang tahajud terus. Maqam kita ni kadang maghrib pukul 5 nak sembahyang panjang-panjang pun tak boleh. Sembahyang buat sembahyang sunat, kadang buat sunat wudu, lepas tu sembahyang sunat tahajud, lepas tu buat witir, lepas tu subuh lah, ataupun kadang-kadang sempat untuk buat solat hajat macam tu. Kita buat solat yang ringan, baca. Kalau buat solat tahajud dulu pun tak apa, sembahyang baca yang ringan saja, tak perlu baca surah yang panjang-panjang. Sebab Allah Ta'ala tahu kita ni lemah umat akhir zaman ni, tuan-tuan tahu lah. Kita yang tengok sendirilah depan mata kita, walaupun kita tahu sembahyang subuh berjemaah ni tuan-tuan, yang paling utama sekali kita minta Allah Ta'ala ni boleh subuh berjemaah. Sebab subuh jemaah ni besar, sampai Nabi sebutlah hadisnya sembahyang subuh jemaah ni macam beribadah sepanjang malam. Walaupun kita dengar hadis ni, tapi berapa ramai yang boleh sembahyang subuh jemaah ni? Tak ramai. Pasal apa tak boleh ramai? Pasal gangguan banyak. Nabi suka. Dan Nabi, walau kita dengar hadis dan Nabi kata tanda-tanda bagi orang munafik ialah dia mengabaikan solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Tu tanda-tanda. Sebab zaman Nabi macam tu. Orang munafik ni tak akan sembahyang subuh. Pasal susah. Waktu tu nak tinggal tempat tidur kita bukan senang. Kalau Allah bagi kita hari ni boleh sembahyang tahajud, boleh bangun malam, boleh sembahyang witir, syukur dengan Allah. Bukan nak rasa riak apa, rasa syukur dengan Allah pilih kita. Allah pilih kita hari ni boleh bangun sembahyang tahajud, alhamdulillah. Boleh bangun, boleh baca Quran sat. Boleh baca zikir-zikir yang ringkas-ringkas. Contohnya amalan para habaib ni, sebelum subuh mereka baca tarhim, atau di antaranya baca apa, ya hayyu ya qayyum la ilaha anta tu 40 kali baca. Kita pun dan sempat sebelum subuh tu baca Ustaz, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, baca berapa kali? 41 kali. Ni amalan para habaib, orang-orang yang ada arahan Nabi SAW daripada doa amal macam tu. Kita pun boleh amal juga. Bangkit sebelum subuh tu baca, baca sebagai kita nak bagi kita badan kita segar. Kita mengaku kita ni yang bagi hidup kita ni Allahu Subhanahu. Allah ni maha hidup. Allah maha hidup dan Allah Ta'ala ni maha berdiri dengan sendirinya. Dan kita ni kita mengaku sungguh-sungguh la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Allah lah Tuhan kita. Macam tu, biar ada tauhid kita kuat macam tu tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya di sini kita faham bahawa Nabi SAW pesan kat kita suruh sembahyang yang ringkas, yang ringan, baca surah pendek-pendek sudahlah. Dan memang pun memang patut kalau kita sembahyang jemaah pun sembahyang surah ringkas-ringkas ya, patutnya macam itulah paling baik. Dia sebab imam ni dia takhfifkan solat. Takhfif ni apa? Meringankan solat. Sedangkan sebenarnya sembahyang malam ni paling baik untuk kita buat di rumah, sebenarnya di rumah kita. Buat di rumah. Dan sunat juga kita bangunkan isi rumah kita. Sunat bangunkan isteri kita, bangunkan anak-anak kita untuk sembahyang tahajud ni tuan. Tapi kita bukan takat nak suruh sembahyang sunat, sembahyang fardu pun kita biar. Kita main masjid, kita tinggal dia bah. Tak gerak balik-balik derakah ya. Woi, hampa ni subuh tak panggil lagi. Kita tak gerak depa pun. Patut kena gerak depa dulu. Nak pergi subuh ke sembahyang tahajud, gerak anak-anak. Gerak pergi buka pintu bilik, gerak depa. Gerak depa atas tanggungjawab kita. Kerana Allah akan tanya kita di akhirat esok. Benda sunnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bila kita sembahyang sunat yang ringan ni kita buat ringan kan. Baca kalau sembahyang seorang pun ringan, lebih lagi sembahyang berjemaah macam fardu pun ringan kan. Tak usah baca surah panjang sangat. Kerana kita tahu bahawa di belakang kita ni ada macam-macam jemaah yang masing-masing ada masalah. Sebab tu kita ringankan. Itu sembahyang jemaah lah. Memang kita tengok. Dan sembahyang malam pun kalau awalnya kita sembahyang yang ringan, macam tu. Dan kisah pengalaman saya sendiri pun, kalau buat tahajud, buat sembahyang qiyamul lail lah, bentuk jama'i ni, kita akan sembahyang sunat ringan dulu. Lepas tu baru buat yang last, yang hak susah last sikit. Contohnya sembahyang sunat tasbih kan panjang kan. Kita buat ujung sikit lah, maknanya ujung. Sebelum witir tu buat tasbih.
Kalau buat awal-awal pakai dua nak sujud tu dia. Takkan tak bangkit. Kan 11 kali kita dah tasbih kan. Allahu akbar. Roh sujud tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tu pun kita jaharkan pasal tak bagi orang lain. Kalau buat pelan lah semua. Pakai kata beralih-beralih tengok pengalaman saya lah sembahyang buat qiyamul lail lah, buat qiyamul lail satu surau. Yang mana dia bawa budak-budak sekali, budak-budak lah, budak-budak sekolah rendah main sembahyang sekali. Bila sembahyang beralih-beralih kita sembahyang habis sembahyang dia sujud lagi. Tidaklah sujud. Jenah fikir habis dah sembahyang. Jenah pasal budak-budak. Bukan takat budak-budak, kita pun orang tua-tua pun boleh bangkit-bangkit tengok Tok Imam diri dah pun Allahu akbar. Dia mengantuk. Pasal start pukul 3 pagi kan. Pukul 3 pagi maklum waktu tu tengah tidur. Tentu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ianya merupakan sunnah melakukan solat malam dengan doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Setiap kerja buat kita ni paling baik amalan-amalan kita ni kita beramal dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Tapi salah dah ustaz kalau kita tak ikut doa yang Nabi ajak ni. Boleh, tidak ada masalah. Jangan syadid sangat. Maknanya kalau kita tak hafal doa-doa yang Nabi baca ni, kita tak hafal, boleh je kita doa apa pun. Doa bahasa Melayu pun tidak ada masalah. Kalau kita orang Tamil nak doa bahasa Tamil pun tak apa. Kalau kita orang Pakistan nak doa bahasa Urdu, Hindi pun tak apa, tidak ada masalah. Allah memahami semua tu. Tak ada masalah. Tapi kalau kita doa dengan doa dari Nabi, itu lebih baik lagi, macam tu. Doa dia apa dia? Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi min al-haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Atau kama qala hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Makna kita doa ni boleh doa macam mana pun tak apa. Banyak doa-doa dari Nabi SAW ni kita boleh beramal. Tapi ada orang dia suka doa bahasa Melayu, tidak ada masalah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Dia rasa ustaz, saya doa bahasa Melayu ni rasa faham. Bila faham ni dia main rasa Allahu akbar. Macam kita lah. Kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin kan. Contohlah, ya Allah jadikanlah aku bertaubat, ya Allah jadikanlah aku masuk dengan aku yang membersihkan diri. Dia tak apa nak ni. Tapi kalau kita doa bahasa Melayu, ya Allah ampunlah dosa aku, terimalah taubat aku ya Allah kan. Dia main, dia lain. Kita rasa ya Allah, ya Allah rasa memahami, kita faham apa yang kita sebut. Datuk Imam tu baca pun kita faham. Tentu. Dan kita pun doa tu kita faham, kita sebut ya Allah ampunlah dosaku ya Allah, dosa aku ni ya Allah menggunung tinggi ya Allah, melaut luasnya ya Allah, terimalah taubat aku ni ya Allah, matikanlah aku setelah aku taubat ya Allah. Kita minta ampun. Tak apa kita doa bahasa Melayu pun tak apa, tidak ada masalah. Cuma dalam sembahyang sudahlah. Jangan sembahyang bila doa tu tak mau lah kan, batal solat kita. Dalam luar sembahyang tak apa, luar sembahyang kita baca doa bahasa Melayu. Lepas kita sembahyang dah 2 rakaat, sebab tu bagusnya bagus sembahyang malam ni kita selang-seling zikir. Tak apa kalau kita rasa ya Allah tak syok lah tak ada zikir, boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, boleh kan. Ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa sahaja zikir yang kita boleh buat, yang kita ingatlah. Buat dalam bentuk nada pun tak, lagu pun tak apa. Sebab bila kita bentuk lagu ni kita segar rasa kan. Kalau kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia tak main. Tapi bila bentuk lagu ni kita rasa segar dengar kan. Sebab tu kita tengok ulama-ulama susun doa-doa pun dalam bentuk lagu untuk kita mudah ingat utamanya, dan kita mudah menghayati kan. Dan bila kita bentuk lagu, bentuk ada syair, bentuk ada irama ni kita mudah ingat. Sebab tu kadang-kadang lagu Hindustan tuan-tuan akan faham bahasa dia pun, tapi tuan-tuan boleh ingat, betul tak? Sebab pasal apa? Pasal irama dia tu mudahkan kita ingat. Macam tu juga kita dengar selawat Badawiyah kan, contoh selawat Nuril Anwar kan. Kita bukan hafal, tapi bila kita duduk dengar, lama-lama kita hafal kan. Saya baru ni pergi maulid. Banyak kali saya pergi maulid dah. Maulid banyak tempat dah. Baru ni pergi di Abada. Di Abada ni tempat Ustaz Derih.
An-Nasri, no? Anak seorang Tuan Guru pada Tuan Haji Mat Nasri di Abada ni, di Parit Panjang. Dia buat maulid Sapi, ya? Maka bila mana subhanallah, budak pelajar dia buat penghujung selawat tu, dia buat selawat Nuri Anwar, ramai-ramai. Oh ya Allah, dia main ruh dia tu syok, no? Kita rasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, no? Dengan sebelum tu dia buat dengan cerita perkisah kita Nabi tu, dengan rasa kita pun Allahu Akbar, rasa tak tahulah perasaan kita tu, no? Ruh orang yang ceramah tu, ruh dia tu ada ruh, dia sampaikan dalam bentuk dia cinta Nabi, no? Bukan senang tuan-tuan, no? Bukan senang nak menghayati satu cerita kisah Nabi SAW, melainkan orang tu menghayati, menjiwai dia. Bila dia menjiwai, kita dengar pun, oh dia ada satu benda kita nak balik. Macam budak-budak nak duk nasyid, duk semua lain, Kalau kita dengar kadang biasa, tapi kita dengar budak-budak tu bawa suara Nuri Anwar, kan? Kita rasa ya Allah, ya, dengan nada mereka, dengan suara mereka, Masya Allah, kan? Mungkin kita tak ingat kan selawat tu, tuan-tuan, kan? Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kan selawat tu, budak-budak buat tu, suara dia ada suara besar, suara kecil, kan? Oh sedap. Kita ingat Allah Akbar, dia berlantun tu, Allah subhanallah, sambil dalam selawat tu pula dikisahkan dengan Nabi SAW. Kita rasa ya Allah, alangkah ruginya orang yang tak datang maulid untuk cerita Nabi SAW. Alangkah ruginya orang yang tak dapat bersama dengan Nabi SAW. Alangkah ruginya orang yang tak beriman dengan Nabi SAW. Beruntungnya kita hari ini, Allah pilih kita hari ini dapat mencintai Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril doa tu pada dia, Allahumma rabba, wahai Tuhan ya Allah, rabba Jibril, Tuhan kepada Jibril. Jibril ni malaikat yang bawa wahyu. Kita tahu dia ketua para malaikat, Jibril. Wa Mikail, iaitu Mikail ni apa dia? Tugas dia bawa rezeki, bawa rezeki. Kita kena ingatkan ni, kena 10 malaikat yang utama kena ingat. Saya tanya Mikail pada Mikail cabut nyawa, bukan. Yang cabut nyawa Israel, Israel. Wa Israfil ni apa dia? Yang tiup sangkakala. Kena ajak anak-anak kita, tuan. Kena ajak anak-anak kita. Kadang tanya dia tak tahu. Kadang-kadang bukan anak-anak, pok-pok anak pun tak tahu. Dia terlupa. Malaikat dah apa yang wajib beriman dah. Allah tak ingat dah. Dia tahu, dia kata yang aku tahu mungkin nangki. Dia kata sebab duduk pergi kubur dengar orang kata mungkin nangki, yang tu tahu dia tahu. Yang lain ni tahu nak ingat. Tahu ingat. Kita kena ajak, nak ajak. Sebab tu siapa duduk di pondok tu ada nazam khas untuk kita ingat nama-nama malaikat ni, macam tu, nama ada nazam. Fatiras samawati wal ard. Siapa dia? Allah dia pencipta langit dan bumi. Allah cipta langit dan Allah cipta bumi. Kita kena beriman. Kena beriman benda ni sungguh-sungguh. Bukti-bukti dia depan mata kita Allah tunjuk, tuan. Takkan kita nak tak yakin lagi Allah Ta'ala cipta langit bumi ni, tuan. Siapa yang cipta langit bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Siapa layak nak cipta langit bumi? Takkan makhluk macam kita juga, kan? Kalau makhluk, tentulah dia lemah. Kita tengok satu video tentang satu orang Cina yang masuk Islam, kan, yang dia cerita tentang bagaimana dia convert daripada agama Buddha masuk Islam. Dia kata pelik, dia tahu, dia kata takkanlah kita buat dia, betul kita nak sembah dia pula. Dia main macam mana Nabi Ibrahim juga cerita dia, dia main, Allah hidayah kat dia. Dia kata macam mana kita buat dia, kita sembah dia. Lemah lah Tuhan tu, ambil tolong sungai pun tak boleh pernah naik pun dia tak, kan? Maknanya lemah.
Nah, ini kita bukan nak cakap dari segi nak abang kata ni, nak cerita abang kata benarlah kita ni Islam. Inna dina indallah Islam. Agama insya-Allah hanya Islam saja. Yakin dah. Tambah kita tengok baru ni tunjuk bukti-bukti jelas. Bagaimana pesawat Asia kan, dia tunjuk awan berbentuk kalimah Allah Subhanahu wa. Yang tu kecil lah, yang tu kita nampak kecil. Yang lain ni bukti kita wujud Allah Ta'ala ni hebat. Siapa boleh buat? Tentang rahsia alam ni nak jadi bila? Allah ni apa dia? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Kita yang ghaib tahu? Tak tahu. Yang ghaib dia yang akan jadi ke depan tak tahu. Yang kita tak nampak kita tak tahu. Hari ni kita nampak lah apa nak jadi ke depan, tak tahu. 10 minit lagi tak tahu, 5 minit tak tahu. Allah Ta'ala mengetahui yang ghaib yang nyata. Kita yang nyata pun kita tak nampak semua. Yang ghaib lagi-lagi kita tak tahu. Allah ni dalam sungai kita depan ni, Allah tahu detail semua apa benda dalam sungai tu. Kita tak tahu apa benda dalam sungai tu ada apa. Kita tak tahu, kita lemah, kita dhaif. Tu pun rasa hebat. Tu pun rasa bangga, no? Allahu akbar. Sifat kibir dalam hati kita ni Allah, sifat ego, sifat rasa besar diri ni. Sedangkan kita mengaji dalam hadis Nabi kita la yadkhul jannah, takkan masuk surga orang yang ada satu zarah sifat kibir dalam hati dia. Satu zarah ya, bukan besar. Rasa sombong, rasa wa ana khairan minhu ni, rasa kita lebih daripada orang lain. Aku baik daripada hang. Senang kan tuan-tuan nak buang sifat ni? Ya Allah, ya Allah, susah. Kita duk rasa kita hebat dah semua. Allahu akbar. Sebab tu Imam Ghazali sebut manusia ni sehebat, rasa bangga bila Allah bagi kelebihan pada dia. Kelebihan macam mana? Kelebihan dunia lah. Allah bagi dia ilmu banyak, dia rasa dia bangga dengan ilmu yang daripada dia. Bangga dengan ilmu. Allahu akbar. Na'udzubillahi min zalik. Allah bagi kita rupa paras segak, kita rasa bangga dengan rupa paras segak tu. Allah bagi kita ada anak yang berjaya, kita rasa bangga dengan anak berjaya tu. Allah bagi kita ada duit banyak, ada harta, kita rasa bangga dengan duit dengan harta kita ada. Tu memang kita akui. Tak boleh lari tuan-tuan. Tapi kita kena rasa kita ni la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kena selalu kena ada rasa lah, kita tak ada upaya. Ya Allah, aku lemah, aku berhak dengan kau ya Allah. Sebab tu Allah mengetahui. Ni dalam badan kita ni, kita tahu apa ada penyakit dalam perut kita, semua dalam badan kita tak tahu. Kita tak tahu dalam badan kita ada apa. Tu lemah kita. Esok nak hidup kita tak tahu apa jadi kita tak tahu. Nak mati ke, nak hidup lebih panjang kan? Tapi manusia walaupun dia tahu hakikat nak mati, semua nak mati, tapi tak mau juga sembah Allah Ta'ala, tak mau juga buat ibadat, tak mau juga balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tunjuk bukti-bukti min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala depan mata kita. Allah tunjuk macam-macam benda. Lemahnya manusia. Yang kata Jepun canggih lah, kata boleh kesan tsunami, tak boleh kesan juga. Mai tsunami hancur berapa puluh ribu rakyat dia mati. Tu canggih, negeri yang canggih lah. Ke depan dengan kita ni berapa tahun ke depan, kita ke belakang ni apa. Hebatnya dia, canggih macam-macam teknologi dah, tapi tak boleh lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia ni tuan-tuan sombong juga. Sombong. Allahu akbar. Sebab apa kita sombong? Pasal dengan akal yang Allah bagi pada kita. Akal yang sejemput ni kita sombong. Akal ni kan ada apa? Kita sombong dengan bijaksana yang daripada kita ni tuan. Kita ikut nafsu kita. Sebab tu nafsu tak pernah tua. Nafsu tak pernah tua. Yang tua akal kita. Akal kita tua, nafsu tak pernah tua. Kita bila main umur 50-60, dia main lupa, dia main tak ingat, dia main macam-macam. Akal kita lemah. Orang pun kita pesan abang pergi kedai beli 5 barang, lupa, ingat 3 barang, 2 barang tak ingat dah. Kita letak duk pegang mana kacamata aku, kacamata tak mana ni dah pakai, kita kata lah lupa kacamata dah pakai dah pun, kata tak ingat kita kacamata dah pun. Cari merata mana kacamata tak mana, tu abang pakai tu kacamata. Allahu akbar, kata ya Allah. Lemahnya kita, lemahnya akal kita. Tapi nafsu tak pernah tua. Kita baca surah Abad umur 70, masih lagi duk seronok dengan dunia ni. Duk minum arak merata lagi. Umur 90, cinta dunia, nak jadi pemimpin, lawan nak jadi pemimpin lagi. Pasal apa? Pasal cinta dunia. Pasal tak pernah tua akal ni. Nafsu tak pernah tua. Dia nak lagi. Allahu akbar. Duit dalam bank dah ada 50 juta dah, 10 juta dah, berlambak duit dah. Tapi umur dah 100 tahun, tapi masih nak lagi. Oh ya Allah, ni kata nafsu tuan. Sebab tu nafsu ni kena didik, agar tarbiyah dia
agar dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau kita meyakinilah dengan apa yang Nabi sebut ni, Allah pencipta, Allah ni langit bumi Allah Taala punya, bukan kita punya. Kita yakin Allah Taala ni mengetahui yang gaib yang nyata tuan, kita jadi takut Allah Taala tuan. Jadi takut. Teringat ya Allah bagaimana aku dengan kau ni ya Allah, aku ni ya Allah dosa banyak ya Allah, aku aib banyak ya Allah, aib banyak ya Allah, tolong. Lepas tu Nabi ajak kita doa apa dia? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah segala aib aku ya Allah. Tutuplah segala aib aku ya Allah. Mana aib kita ni dunia akhirat minta Allah tutup. Minta Allah tutup aib kita. Dan minta juga Allah hilangkan ketakutan dari kita. Ketakutan apa dia? Ketakutan benda-benda kita takut lah. Wa amin, selamatkan aku daripada benda yang aku takut ya Allah. Takut dengan neraka ni, takut tak mahu. Cari amalan-amalan yang boleh selamatkan kita dari neraka. Minta Allah Ta'ala jangan Allah buka aib kita di akhirat. Tuan-tuan malu dah. Kita semua ada aib semua. Saya yang cakap ni ada aib. Ya Allah, minta jangan buka di dunia pun jangan, di akhirat pun jangan. Di akhirat biar kalau boleh semua ashabul yamin, kita ni ashabul yamin, semua padam habis dah, tak ada dah amalan buruk kita buat ni, tak ada dah. Allahu akbar, kita nak macam tu. Sebab Allah Ta'ala ni ya Allah tuan, dia tahu apa yang kita buat. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala berkata Allah Ta'ala sangatlah mendalam tentang kita, apa kita buat ni Allah Ta'ala cukup tahu. Cukup mendalam kata Allah Ta'ala, apa kita buat Allah Ta'ala tahu. Sampai hati kita, soal hati ni ikhlas tak ikhlas Allah Ta'ala tahu. Kita boleh sebut ni ikhlas, saya ikhlas ni, saya ikhlas. Murung kalau ikhlas, murung. Tak ikhlas pun kan, kita ada mengaku kita ikhlas, jangan tak ikhlas pun Allah Ta'ala tahu. Itu yang tu. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Dan engkau ya Allah, engkaulah menghukumi, yakni memutuskan hamba-hambamu perkara mereka persisihkan. Kita ni tuan-tuan suka berkelahi. Sifat manusia ni suka berkelahi. Sebab tu Allah Ta'ala suruh farud ila Allah Rasul, kembali ila Allah Rasul. Bila kita bersih tu benda, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Bila kita bersih tu benda, kembali ila Allah dan Rasul. Itu yang selamat. Sebab tu dalam bab khilafiyah, bab khilaf ni tuan-tuan, kita tak usah berkelahi dah. Itu cerita dia. Allah Ta'ala suruh kita berukhuwah, berkasih sayang. Yang paling utama ini berukhuwah, berkasih sayang. Yang tu paling utama. Soal khilafiyah ni soal benda yang kita boleh berlapang dada sebenarnya. Sebab tu dulu bila kita tengok dalam mazhab yang empat ni, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Maliki, tak berkelahi walaupun benda khilaf. Sebab kita berlapang dada sebenarnya. Tapi bila mai puak-puak baru ni lah dia mula duk condemn yang bid'ah masuk neraka, jadi yang bid'ah, yang masuk neraka, yang Nabi tak buat, yang dia berkelahi. Dan dia mempertahankan pendapat dia, dan dia racun orang lain pula. Dia racun orang lain pula. Dia bagi sampai orang berkelahi satu kampung. Allah, pasal benda-benda khilafiyah ni. Ulama-ulama tua ni tuan-tuan, dia tak mau. Ulama tua ni tak apalah, benda ni benda khilaf, tak usah berkelahi lah. Rupanya bila biar lagi mereka melampau. Mereka makin mempertahankan hujah mereka. Lepas tu mereka bagi orang lain suruh amal macam mereka juga. Sedangkan benda ni benda khilaf. Kita pegang benda ni, bila benda khilaf, lebih baik kita berlapang dada. Tak apa, silakan. Kalau nak niat nak usolli pun tak apa, tak mau usolli pun tak apa, kita bagi. Benda tu senang kan. Nak khunuk pun tak apa, tak mau khunuk pun tak apa. Tidak, maksudnya tu benda khilaf. Mereka bertahan. Khunuk ni bid'ah masuk neraka. Susah kan. Tak ada Nabi tak buat khunuk, Nabi keling kita pula. Kita pun tak apalah, silalah kan. Tu benda ni tak elok kan. Sebab tu Allah yang hukum di antara kita hamba-hamba dia yang mana yang telah bisi pendapat ni. Kita kalau sisi orang pendapat ni, lebih baik kita minta maaf lah. Kita semua nak mati tuan. Nak mati, semua nak mati. Bila nak mati teringat dosa dengan orang ni tuan, takut. Dosa Allah Ta'ala besar mana pun, banyak mana, Allah dengan rahmat dia boleh ampunkan dosa kita. Kita minta, syarat kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun, ya Allah ampun dosa aku ni, ya Allah aku bisa tak sembahyang 20 tahun tak sembahyang, Allah ampun dosa aku. Sampai tu qada balik hutang kita tak sembahyang tu. Minta ampun dengan dosa puasa kita, minta ampun dengan dosa macam-macam dosa kita buat dengan Allah Ta'ala ni. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah boleh ampun. Tapi dosa dengan makhluk ni tuan-tuan, kita bimbang sangat-sangat. Lepas tu bila ada seorang kakak tu, dia mesej saya, dia kata, Ustaz,
suami saya baru meninggal, apa benda yang utama saya nak buat? Saya kata, kak, ada, kalau ulama sebut ada 5 benda lah, 5-6 benda lah yang patut kita buat bila suami kita meninggal ni. Tak kira lah siapa yang meninggal, kita cuba buat yang terbaik. Di antaranya, kalau kita sebagai anak-anak, bila ayah mak meninggal, kita pastikan mak ayah kita ni dengan Allah Ta'ala, hutang-hutang semayang, puasa, kita tolong bayar. Kita tu atas ihsan, kita tolong qada balik puasa ayah kita, bayar fidyah puasa ayah kita yang tinggal tu. Ihsan kita, sayang ayah kita, tolong qada semayang dia, bukan wajib, tolong qada semayang dia. Itu yang kita nak utama, kata. Yang kedua, kita perhati dosa-dosa dengan orang, kau dia ada hutang-hutang kan, kau ada buat zalim dengan apa-apa benda, barang-barang orang dia ambil kan, dia tak sebab hantar. Contoh dia pinjam cangkui, contoh lah, pinjam cangkui ke apa, kita pun tengok ibu rumah dia cangkui siapa nah? Oh, teringat suami kita itu pinjam nak tanam kucing, dia tak sempat nak hantar, dia meninggal. Kita pergi hantar balik, pasal yang tu kata orang, pergi hantar balik kan, pasal orang punya. Pasal kita kadang-kadang berlaku tu, kita tak tahu nak mati bila kan, kita tak tahu kan. Kau dia hutang kawan kita cek balik semak diary dia, oh dia bernama kita. Lepas tu kita paling baik kita hutang-hutang orang lain, kita tulis. Bila kita, abang isteri kita ni, sayang ni, kalau abang nak meninggal ke apa, hang tengok tu dalam buku tu abang tulis senarai hutang abang. Buka-buka tu dia 2 juta hutang, senang kita bayar. Senang bayar. Macam mana kena bayar? Anak-anak tu kena bayar. Hutang. Kita terima amanah tu, kita ambil buka, oh ayah, oh hutang, oh ayah ada hutang Pak Lang ni, ada 200 pergi bayar kan. Ni pergi jumpa Pak Lang. Pak Lang ni, suami saya ni ada hutang Pak Lang 200 kan. Ada ke? Dia dalam buku dia ada tulis 200 ni hutang. Oh lama dia kata tu. Tak apa, saya lah, selamat alhamdulillah kan. Kita mencari hutang tu, pisai bang. Hutang-hutang manusia ni, cari, kita ingat balik benda-benda kita pinjam, tu cara dia. Yang ketiga, kita buat wakaf atas nama dia. Dah meninggal, kita dah selesai semua, buat wakaf. Buat wakaf. Itu keempat, ada harta, ada faraid, tolong faraidkan elok-elok, jangan buat zalim. Faraid elok, kita selesai hutang-hutang dia semua, baki tu kita faraidkan kepada orang yang berhak nak terima faraid ni. Macam tu, jangan kita jadi tak amanah lah. Selalu orang tak amanah ni bab duit EPF, duit KWSP kan, selalu berlaku lah. Isteri bila suami meninggal, wasi dia, pemegang amanah dia, penama tu dia siapa, dia bernama isteri. Isteri kata ni duit aku punya, laki aku bernama aku, nama aku. Mana boleh tu, kena bagi kat anak-anak perempuan, anak laki kita, kena bagi kat ayah dia, semua kena bagi. Kena bagi ikut faraid elok, bukan nama tu sebagai pemenang amanah. Tengok dia if ada 100,000, ada 200,000, kita kata ni dah, ni duit laki bini, laki aku bernama bini, laki aku dah bernama aku dah, aku punya dah. Ada lagi tu, mak mentua kita, ayah kita ada lagi, kena bagi EPF tu, kena bagi, nak ikut faraid. Tanya apakah faraid, tanya Ustaz Saleh, dia tahu lah. Jangan buat main-main benda ni, macam tu. Lepas tu buat wakaf, lepas tu upah badal haji dia, kalau tak pergi haji, buat badal haji. Lepas tu rajin-rajin lah, kalau anak-anak rajin lah, buat doa tahlil Yasin, kenduri, niat apa saja lah baik-baik, niat untuk orang kita meninggal dunia ni, mula sampai pahala untuk dia. Macam tu cara dia, bukan takkan nak pergi teriak arah tadi kan. Bila kata lelaki meninggal teriak, Allahu Akbar tuan-tuan, nak sayang lelaki upah hari, Allahu Akbar. Banyak saya jumpa lah, waktu lelaki meninggal, bila suami meninggal, teriak lah, Allahu Akbar, merah-merah tak nak abang. Elok habis dah dia tak menikah. Nikah ya, kata apa, Allahu Akbar. Hari ni pun saya ada pergi ziarah seorang makcik yang suami dia menikah, suami dia baru habis iddah ya. Saya ucap tahniah, ada dapat jodoh, tak salah, jodoh dia awal. Habis dah 4 bulan lebih nikah dah. Dia cerita, dia kata ni ustaz, jodoh dia kata dulu, dia kata kami ni masa umur 15, saya umur 15, pakcik yang ni umur 17, dia kata dah kami nak kahwin lah, tapi terhalang oleh kerana cinta, orang tua tak bagi, dia kata cik kan. Orang tua jumpa balik kan, dah suami ni meninggal, nikah, tak ada masalah, jodoh ada lagi. Sedangkan dah umur dekat 70, 60 lebih dah, ada jodoh lagi, nak kata apa kan. Maknanya benda ni kita tak salah kata dah, sebab manusia tuan-tuan, kita ni mudah sifat mudah lupa. Apa kisah sayang isteri kita lupa. Memang kita ingat, tapi lupa macam tu, kena bagi lupa memang Allah akan bagi takdirkan kita lupa macam tu. Macam tu. Kalau tak lupa, orang perempuan pakai tak nikah lah dia kata. Tapi banyak lupa dia orang Minang terimalah. Lagipun rumah besar, duk seorang-seorang sunyi pun.
sunyi dia tam menikah pergi. Tak masalah, benda tu bukan haram, benda tu elok. Tak masalah. No? Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihdini lima ikhtulifa fih min al-haqqi bi idnika. Dan ihdini, tunjuki aku dengan kebenaran apa yang telah disisihkan dengan izinmu. Mana minal haqqi, dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, minta biiznik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tunjuk kebenaran ni tuan-tuan, tunjuk. Minta ni. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Nah, kebenaran tu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jadi orang menentang. Maknanya dalam bab kita apa yang kita sisir ni, minta Tuhan Allah Taala banyak-banyak. Sebab tu kita ada doa ihdinas siratal mustaqim. Saya jumpa seorang ulama bila mana ziarah alim tuan-tuan, dan saya pesan bila ada orang tanya, waktu ni saya ceramah di satu surau, ada abang tu dia tanya, ustaz, bagaimana kita ni nak bagi kita boleh rasa boleh buat ibadat istiqamah ni, minta Tuhan macam mana nak buat istiqamah ni, sebab kita tak boleh nak istiqamah, dia kata. Saya kata saya pun tak pandai bab ni. Saya kata cuma dia kata saya teringat kalam seorang tok guru lah, yang mana bila kita nak buat ibadat ni kita berdoa. Di antara doa yang diajak oleh Nabi apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikan amalan kita, yang tu wasiat Nabi pada Muaz bin Jabal. Baca doa tu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk aku ingat padamu ya Allah, wa syukrika, mensyukuri akan nikmatmu ya Allah, wa husni ibadat, dan pereloklah ibadat kepadamu ya Allah. Kita minta Allah Taala. Mana kita minta ni sungguh-sungguh, kita minta Allah perelokkan ibadat kita ni. Dan juga doa yang diajak oleh para ulama apa dia? Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya kata amal doa tu, saya kata insya-Allah kita minta kita ni dapat macam mana para nabi, para siddiqin, dapat rasa macam para syuhada, macam mana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat rasa tu. Bila kita dapat rasa tu, yang kita jadi boleh semayang banyak, boleh zikir wirid banyak, kan? Macam tu, macam tu kita minta. Mana ini semuanya izin Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sangat Allah, minta soal merayu Tuhan, minta dah. Kita pun duk teringat macam-macam dah, ya Allah, aku ni dosa mudah sangat nak buat ya Allah. Pahala ni payah nak buat ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Minta Tuhan biar kita ni mudah buat ibadat, mudah meninggalkan dosa, mudah buat ibadat dan mudah buat dosa dengan kita minta Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Minta. Tak salah kita hari ni bertawassul. Tawassul dengan siapa? Dengan Rasulullah boleh, dengan ulama-ulama yang hebat pun tak apa. Minta, ya Allah yang Tuhan dengan berkat Rasulullah SAW, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk aku dapat rasa lazat untuk beribadah padamu ya Allah. Tak salah, minta Allah Ta'ala. Ini rahsia orang dulu ni, dia doa dengan bertawassul. Walau ni bila kita tawassul ada yang kata syirik, sedangkan benda tu kan syirik. Benda tu kita minta, bukan benda tu bagi bekas. Minta dengan keberkatan mereka ni, minta agar kita dapat rasa macam mana kita rasa. Boleh rasa lazat buat ibadat. Macam mana para ulama dulu buat ibadat, rasa buat ibadat lazat, tuan-tuan. Innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau lah yang menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang kau kehendaki. Maknanya Allah yang layak, Allah yang berkuasa untuk nak tunjuk jalan yang lurus ni. Kita tak mampu. Sebab tu Tok Guru ni boleh cerita lah, ia nak bagi hidayah, yang boleh bagi pimpinan untuk bagi tuan-tuan buat ibadat ni Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa sendiri, kadang kita dengar ustaz ni cerita, kita tak rasa nak buat pun. Kita dengar ustaz ni cerita, dengan berkat dia tu, sebab dia rasa takut Allah lebih, maka kita boleh ikut, boleh tiru. Sebab apa? Sebab keberkatan tu mengalir dari dia. Subhanallah. Kadang kita tuan-tuan mengaji kuliah Tok Guru merata mai kan, kita sendiri boleh ingat, Allah ustaz ni kalau mengajar, ya Allah aku tak tahu, rasa mudah nak buat. Kalau ustaz ni mengajar dia, ya Allah, bukan kadang Allah tak salurkan kefahaman, kekuatan dengan berkat ilmu yang kita dapat dengan ustaz tu. Sebab tu ngaji agama ni kita tengok Tok Guru juga kan? Tengok Tok Guru tu macam mana. Bukan nak ambil semua ilmu pada ustaz ni. Kadang-kadang kita dengar, kita tak ada apa-apa pun. Macam tu. Kadang salah kita juga, kita main dengan kita ada rasa roh.
Kita rasa kita mulia pada tok guru tu pun tak boleh juga. Adab ke mengaji tak marah. Sebab tu kita tengok tok dulu yang mengaji ni ada adab dia, jaga adab dia. Pasal apa? Bila ada adab tu keberkatan tu mengalir kat kita. Tuan-tuan. Maka Allah lah yang boleh bagi petunjuk. Allah yang bagi petunjuk. Sebab tu kita tak mampu nak bagi petunjuk. Sebab tu kita tak mampu. Yang boleh bagi petunjuk ni Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabtah. Kita tak akan mampu tunjuk pada orang yang kita sayang. Kita tak mampu. Yang boleh tunjuk ni Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha doa ya. Kadang anak tak mau sembahyang, lalu macam mana ni fikir macam kepala. Tak cerita dia doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar banyak-banyak kena anak tu, dan jangan lupa semayang hajat pada dia, doa pada Allah SWT agar dia berubah jadi orang yang baik. InsyaAllah satu masa Allah pilih dia untuk jadi orang baik-baik berkat doa. Kadang-kadang berkat doa ayah kita, kadang berkat doa tok wan kita dulu. Dia doa tu, dia doa, Allah maftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati zuriat turunan kami seperti mana hati kekasih-kasihmu ya Allah. Orang yang arifin ni minta, dia doa tu berapa lama dah, mungkin 100 tahun lepas, tapi berkat doa dia tu lah hari ni kita jadi baik-baik ni tuan-tuan. Subhanallah. Sepasal buat Allah yang bagi hidayah, bukan kita bagi hidayah. Sebab tu kadang ada orang yang dapat hidayah berubah jadi baik ni bila mana dia kenal balik, aku ni macam mana lah Allah pilih aku boleh sembahyang dia bagus. Sedangkan kutu berhak teruk suruh sembahyang tak apa dak, memang samsin suruh lah, tiba-tiba Allah ubah tuan-tuan. Pasal apa? Berkat doa. Orang kata apa? Leluhur dia, tok nenek dia, tok nenek dia doa dulu dah, minta jadi orang baik-baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang maha berkuasa untuk nak tunjuk jalan orang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Sebab kita yang main surah masjid, surah habis main ni, Allah yang nak kita jadi ni. Itu ya. Allah boleh pilih kita, Allah boleh letak kita tempat maksiat, boleh, Allah boleh. Allah maha berkuasa. Tapi Allah pilih kita tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila main musibah apa-apa kita muhasabah balik. Kan? Contohlah kadang-kadang orang puan minta maaf, cakap orang puan kadang-kadang bila dia berkahwin, ada suami, dia pun tak ada anggap benda lain lah. Suami lah yang dia paling sayang lah atas dunia ni. Kan? Sayang sungguh-sungguh, suami sayang sungguh-sungguh. Sampai dia kadang bak ibadat ke Tuhan ni culas. Semayang berlambat, aurat tak jaga, bak ibadat ni lebih kurang ya. Semayang berujung-ujung waktu, takdir Allah tiba-tiba suami kita berubah hati. Bukan menikah 2-3, berubah hati ya. Kita tengok suami kita berubah hati. Jadi macam mana awak ni, cakap pun jadi tak ketawa, kasar dengan kita sikit, kita mau awak ni, waktu tu mula kita teringat Allah. Suami kita pun kadang-kadang selalu tak balik obsession saja. Kan kita masa tu Allah mula start balik teringat. Kalau kita fikir ni, masa waktu tu lah terbaik kita mula kita buat semayang jaga. Kita masa tu mula pergi jumpa tu ustaz minta pandangan, ustaz kata semayang hajat banyak-banyak, ambil ayat Quran ni jadi amalan kita. Mana ketika tu kita sedar balik, dulu aku lalai dengan kau ya Allah, bila aku jumpa bila aku jadi macam ni barulah teringat nak semayang. Duduk atas semayang pun lama, wirid zikir, menangis. Tak mana dulu tak menangis. Saya cerita ni sebab saya ziarah Pak Sumat tuan-tuan. Ziarah Pak Sumat di Kuala Kedah. Bila ziarah dia ada seorang perempuan yang cerita tentang masalah rumah tangga dia. Dan perempuan tu saya bawa lah, saya yang bawa pergi ziarah nak cerita menangis-menangis. Lepas tu Pak Sumat kata lah, sebenarnya puan ni dengan hubungan Tuhan pun tak jaga. Kan betul ya kan? Mana dengan Tuhan tak jaga. Bila suami berubah jadi macam ni, kerana Allah nak tarbiyah puan ni untuk nak letak cinta kepada Allah Subhanahu, bukan pada suami kan. Dan suami pun akan balik, dia kata nanti dia akan balik pada puan, dia kata akan balik pada puan jangan takut, dia akan balik dan puan akan jaga dia kata. Puan akan jaga dia. Memang sungguh lepas tu suami dia accident, lepas tu suami dia balik, dia yang jaga. Subhanallah. Maknanya dia letak cinta pada suami lebih sangat sampai dia di macam mana sampai lupa Allah Subhanahu wa taala dah. Ni kita jadi macam tu. Bila Allah jentik sikit, Allah nak uji kita sikit, Allah nak bagi kita ingat Allah Taala. Kan? Macam mana kita dengan anak kita. Kadang-kadang anak tu bila dia ada lupa kita jatuh berdarah, bila berdarah dia lari mai, dia lari sama jumpa mak dia lah. Mak teriak sakit. Pasal apa macam itulah kita dengan Allah Taala, macam itulah tamsilannya.
Allah bagi ujian kita untuk kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik merayu, menangis Allah Taala, minta ampun macam tu. Bentuk anak-anak macam tu. Cuba tengok anak-anak kan, dia jatuh, dia lari pergi mana? Jantik daripada mak dia, pasal mak dia yang belah dia rasa tu tamu dia mak dia rasa mak dia dekat dia, menangis dengan mak dia. Macam tu budak-budak. Itu kita dengan Allah Taala macam tu. Kita bila ada masalah, Allah nak kita balik, menangis Allah Taala, melayu untuk ya Allah ya Tuhanku. Allah rindu nak dengar kita macam tu. Ni dak waktu kita senang lupa Allah Taala. Kita letak suami lah mai bila lah apa benda lah kan, semua lah kan. Ni kita jadi macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita ni Allah yang nak kita jadi balik oleh Allah SWT. Allah pilih-pilih kita macam tu dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berhenti dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi kuliah kita pada kuliah akan datang. Wa bihi wallahu alam. Yang baik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah silap ni kelemahan ilmu saya, kelemahan saya sendiri, ampun maaf. Wa bihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بالبراص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان